Seterusnya saya akan sentuh berkaitan modul sistem EP at UKM. Sistem ini merangkumi modul seperti berikut: pendaftaran syarikat, belian terus, sebuah harga B, sebuah harga dan tender, e-bidding, pengurusan kontrak. E-bidding dan pengurusan kontrak ni nanti saya akan terang kemudian, tapi yang kita nak fokuskan ni untuk yang tiga yang awal ni: pendaftaran pembekal, belian terus, sebuah harga B, sebuah harga dan tender. Sekarang ni yang dah wajib kita tahulah belian terus dengan pendaftaran pembekal ni untuk pembekal lah. Okey, ini macam yang taklimat semalam, ini kita ada target-target sasaran kita. Bila kita nak laksanakan semua, contoh pendaftaran pembekal, kita dah laksana early Julai tu, Oktober kita dah start dengan belian terus, Januari kita target sebuah harga B dengan sebuah harga dan tender. So Januari juga kita akan target e-bidding. Target kita adalah pelaksanaan dulu. Pelaksanaan at least kita buat pilot test untuk satu PTJ, dan the next November 2021 kita target untuk contract management lah, pengurusan kontrak. So actually kita dah dalam mention dah dalam clear yang saya tunjuk awal tadi. Okey, ini yang saya maklumkan. Saya nak buka pada soalan pada tuan-tuan semua. Masa tuan-tuan ada yang PTJ yang dah biasa guna sistem EP ni, ada masalah tak pembekal tak ada dalam sistem EP? Ada yang boleh respon tak daripada? Kalau saya rasa tak ada, maknanya bagus lah maknanya sekarang. Semua yang pembekal yang tuan-tuan nak adalah berdaftar, betul? Tapi kalau tuan-tuan ada respon macam kata, pembekal yang saya biasa macam apa yang boleh bagi ikut spek yang saya nak, harga yang ni, berapa syarikat ni tak ada berdaftar lagi lah tuan-tuan. Tuan. Macam mana? Ada ke tuan-tuan? So maknanya kita sebenarnya kita dah laksana pada Julai masa saya cakap tadi, pelaksanaan sistem EP kita dah maklum pada syarikat. Dalam benda konteks ni saya dah buat pemakluman secara kepada belas email kepada syarikat, dan kita telah maklumkan juga kepada website Jabatan Bendahari pun ada. Saya pun juga maklumkan walaupun dalam portal warga kita ada mention juga berkaitan dengan surat ni kita telah keluarkan, maknanya semua pembekal yang berdaftar dalam sistem portal e-pembekal yang lama. So tidak lagi boleh gunakan sistem tu lagi. Ni nampak ni masa ni kita guna NETS lagi. Nama NETS lagi. So maknanya semua perlu kemaskini dalam sistem EP at UKM. Fungsi modul ni macam saya cakap tadi, modul digunakan untuk syarikat mendaftar maklumat syarikat sebagaimana keperluan sistem bagi menyertai pelawanan universiti. Yuran pendaftaran dikenakan kepada syarikat mengikut kadar semasa yang telah ditetapkan. So setakat ni kita tetapkan RM50 untuk 2 tahun lah. So kalau kerajaan berubah nanti kita ubah lah. Setakat ni macam itulah. Syarikat perlu masukkan dokumen lengkap dan menyertakan dokumen sokongan mengikut keperluan yang ditetapkan. Apa dokumen lengkap? Syarikat perlu ada SSM, perlu ada MOF, perlu ada maklumat bank, maklumat pegawai untuk dihubungi, lain-lain maklumat macam termasuklah alamat terkini syarikat. So keperluan-keperluan CJ layak, ini keperluan-keperluan CJ kelayakan ni especially daripada segi kerja lah. Kerja banyak keperluan-keperluan CJ yang kita perlukan. Okey, ini saya nak mention sekarang ni berkaitan dengan modul pendaftaran pembekal ni. Okey, pembekal sedia ada yang berdaftar dalam sistem e-pembekal adalah sebanyak 4,000 syarikat. Ini adalah data daripada sistem e-pembekal lama. So sekarang ni kalau tuan-tuan tengok pada carta pie ni, untuk yang status berdaftar 27%, sebenarnya ada maklumat syarikat. Dia pendaftaran 27% ni adalah sebanyak 1069. Yang tidak lengkap ni sebanyak 335 dan baki daripada tu adalah yang masih belum daftar 65%. Sepatutnya ada. Saya dah masuk ke mana pula perginya. So masih banyak lagi pembekal yang tak berdaftar. So kalau saya tak heranlah kalau tuan-tuan masih ada masalah untuk mendapatkan pembekal yang tuan-tuan ingin, especially bawa belian terus. So sekarang ni kerjasama daripada tuan-tuan dan perempuan untuk kita sama-sama enforce untuk pembekal berdaftar dalam sistem ni amat kita hargai. So daripada itu, bila banyak pembekal yang berdaftar kat sini, kita akan dapat lagi comparison harga yang jauh lagi, mungkin lagi murah, kita tak tahu. Sebab bila pembekal ni banyak, dia akan bersaing berikut ni lah apa yang kita perlu, keperluan kita. Okey, satu lagi yang kita telah bincangkan dalam sini adalah berkaitan dengan penilaian prestasi pembekal. So sekarang ni kita maklum, baru ni kita dah ada ubah PKU 06 penilaian prestasi pembekal, di mana jika PTJ mendapat grade C dan D berturut-turut, sebelum ni kena hantar ke Jabatan Bendahari, tapi sekarang ni ketua PTJ sendiri dah boleh keluar surat amaran selama 2 kali. Jika didapati selama 2 kali syarikat masih mendapat grade sama dan tiada respon maklum malas kepada syarikat, PTJ kena hantar kepada Jabatan Bendahari untuk Jabatan Bendahari yang keluarkan surat. So semua tu adalah secara manual yang kita rancang. Itu untuk perubahan tahun ni. Tapi sebenarnya actually dalam sistem ni juga
kita telah bincang untuk ada perancangan secara bersistem untuk tahun 2021 di mana selepas ni PTJ hantar DO involve, PTJ mengesahkan DO, PTJ memberi soalan dan menilai pembekal. Maknanya kita kat sini kita akan nampak sebenarnya, saya tak boleh nak share screen tu lagi sebab teknikal tak sediakan lagi. Dia kata awal Januari nanti dia akan sediakan, di mana kat sini sebenarnya bila tuan-tuan menilai pemilihan satu syarikat tu dikeluarkan, akan ada grade, akan keluar grade kat situ. Pencapaian semasa syarikat untuk kontrak ni grade A ke B ke C ke D. So kalau C dengan D ni tak bagus lah kan. So tuan-tuan boleh nilai kat situ lah. So sebenarnya penting kita sistemkan benda tu. Sebenarnya kita boleh tahu sebenarnya prestasi semasa syarikat tu. Okay, ini saya nak mention sikit berkaitan kes yang terbaru ni. Saya yang berkaitan dengan kes pendaftaran syarikat. Kalau tuan-tuan pernah dengar tengok kat berita, berkaitan dengan kes pemalsuan suspek wanita yang lelaki berusia 30 hingga 40 tahun memakai ni. Dia kata kes ni sebenarnya pemalsuan, saya simpulkan kes ni adalah pemalsuan status Bumiputera. Kalau perasan, mereka yang terbabit menawarkan perkhidmatan mempercepatkan dan memudahkan permohonan pendaftaran bersama-sama status Bumiputera untuk syarikat di sekitar Lembah Kelang. So sebenarnya penting maklumat-maklumat sini tuan. So kita sebenarnya di pengurusan pembekal ni pun kita kena tahu sebenarnya jika sebab apa kita maklum kalau untuk 50 ke 100 ribu wajib bumi untuk bekalan perkhidmatan. So wajib Bumiputera. So dalam satu perlulah mendapati semua ni tuan-tuan dengan maklumat yang dikemukakan oleh syarikat. So banyak actually kita jumpa pemalsuan dokumen semua ada di especially di PTJ lah. Kita jumpa ada pemalsuan dokumen di peringkat pembekal sebenarnya. So benda tu sebenarnya kita kena tengok betul-betul dah kena buat pengesahan sebenarnya, especially berkaitan dengan CJ Bumiputera. Assalamualaikum tuan. Ya saya, sila-sila tuan. Saya tanya, macam mana kita nak kena pasti, sebelum tu saya Afiq daripada FST. Actually saya pegawai penyelidik dan saya baru saja terlibat dengan perolehan ni di peringkat jabatan. Saya tanya, macam mana kalau saya nak tahu sama ada pembekal tu dia memasukkan sama ada Bumiputera ataupun non-bumi? Dia macam ni tuan, kalau dalam sistem ni sekarang kita dah kontrol, kita akan semak dokumen dia. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kadang-kadang bila tuan hantar pada kata PTJ suruh syarikat berdaftar dengan sistem betul kan? Suruh syarikat berdaftar then dia kata dia dah sesuai dokumen lengkap dan kena hantar kepada tunggu kelulusan je. Sebenarnya di peringkat kelulusan tu kita semak dokumen tuan-tuan. Kalau contoh MOF dia kita tengok tak valid dah. Tempoh dah tamat, kita akan return back. Kalau kita tengok CJ Bumiputera dia tu macam orang lain elok je scan, elok je lawa je, dia pelik sikit, kita akan return back. So banyak kes-kes macam tu yang saya jumpa sebenarnya sepanjang saya di perolehan ni. So benda tu sebenarnya kita akan semak. Sebenarnya dalam sistem ni ada lagi satu, kalau tuan-tuan nak tahu sistem ni dia bumi ke tak bumi, sepatutnya kat senarai masa pilihan tu dia akan keluar status bumi ke tak bumi. Tapi sekarang ni status tu tak baca sebab dia upload je syarikat. So sepatutnya syarikat kena pilih ada bukan bumi atau bumi lah. So baru dia boleh upload. So sekarang ni tu kita minta tambah baik. So sebenarnya peringkat pemalsuan dokumen ni semuanya kalau melalui sistem ni kita dah semak tuan. Okey, boleh. Okey tuan Boleh. Faham, okey.